So ada lagi yang nak join ni. Okay, dalam topik analog modulation akan cover ada 7 ni subtopik, iaitu Principle of Amplitude Modulation, AM Analysis, Single Sideband AM, Principle of AM, FM Analysis, Radio Receiver, and also Advantage and Disadvantages of Analog Modulation. So why we need modulation? Okay, modulation ni sebab modulation adalah satu teknik di mana kita nak menyesuaikan information, signal, so supaya it's more compatible with the medium. It depends, medium kita boleh jadi medium kita ialah free space, medium boleh jadi juga kita menggunakan copper wire. Ingat tak yang Encik Hairul Noor ada share, dia cakap menggunakan microwave, menggunakan optik, menggunakan transmission line, copper wire, ialah medium kita. So modulation is impressing information low frequency onto a higher frequency signal. In this case, maksudnya kita ada information pada low frequency, okay, kita ada information pada low frequency. Let's say kita ada information kita ialah isyarat suara awak. Isyarat suara. Awak ada isyarat suara. So isyarat suara awak kurang macam gini lah. Kan? So macam gini. Pada isyarat suara. Kata awak ada satu isyarat suara yang macam ini. Untuk modulation, kita perlu satu frekuensi yang lebih tinggi. Lebih tinggi daripada isyarat suara ini supaya dia boleh hantar isyarat suara ni. Katalah awak nak hantar call, telefon somebody. So menggunakan AM teknik, dia akan menggunakan satu frekuensi yang besar untuk bawa isyarat suara awak sampai kepada receiver tu. Ini kita cerita pasal analog bukan kita cerita pasal digital. So analog tu contohnya telefon yang di rumah. Ingat tak telefon yang dial up tu yang kita katakan tu kan, yang kat rumah, telefon rumah tu. So kita masih menggunakan yang itu. So contohnya bila satu isyarat, another isyarat ialah isyarat carrier yang tinggi, mempunyai frekuensi yang tinggi. So dia kena ada satu frekuensi yang tinggi. Setelah kita ada satu isyarat suara. Kita ada isyarat carrier kita macam gini. So, apa yang akan berubah di sini, isyarat bila AM ni, modulation ni, dia akan bawa low frequency ni kan. Dia ada low frequency, lepas tu dia ada higher frequency signal. Okay. So ini ialah low frequency, ni low, ni higher. Kenapa higher? Kita tahu kan, kalau ini ini akan dapat lebih tinggi frekuensinya daripada yang ini 1/T. 1/T equal F kan. 1/T equal 1 / T. 1 / T 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 equal 1 /
Okey, apa akan jadi bila modulation ialah frekuensi ni berada di luar. Okey, luar. Itu juga yang ini. So apa akan jadi ialah dalam dia ni akan sekejap, nampak tak ada beza lah. Yang kat dalam ni ialah higher frequency tu. So dia berubah, amplitude dia berubah mengikut yang low frequency low frequency signal tu. So inilah modulation modulation yang untuk AM. Kalau FM lain pula. So it's a technique for transmitting information efficiently from one place to another. Ni lah. Dia hantar isyarat tu daripada one place to another. And then the simplest form of modulation is AM modulation. So paling simple sekarang kita nak belajar, kita nak tengok ialah AM ataupun amplitude modulation panggil AM. AM ni biasanya awak boleh jumpa dalam radio lah. Radio yang dalam, kalau apa yang biasa bawa kereta, channel pilihan macam FM ada, AM ada kan. So AM tu lah yang AM yang ni modulation teknik ni digunakan. Okay, first, mari kita tengok tentang principle of amplitude modulation. So, definition dia ialah amplitude of carrier frequency change proportionally to the value of modulation signal. Tu macam saya tunjuk tadi lah. You have kat sini, kita ada ni, and then katalah you ada isyarat yang macam gini, yang low frequency dia. So, ni, dan dalam ni ialah carrier dia. Carrier frequency yang berada di dalam. So, yang luar tu ialah modulation signal kita. So, apa akan jadi ialah carrier frequency, isyarat dia akan berubah mengikut ni, atas bawah ni So itulah punya frekuensi yang dalam dia tak berubah. Dia punya jarak tu masih sama. Gap antara setiap signal tu tempo dia sama. Okay. Advantages dia ialah simple modulator circuits, cheap, murah. So sebab apa? Low quality form of modulation used for commercial broadcasting of audio and video signal. Keburukan dia ialah poor performance due to noise. So noise senang berlaku. And efficient use of transmitter power. So transmitter power dia quite nilai tak bagus, tidak efficient. So usually AM kita gunakan ialah two-way radio communications, dalam broadcasting, aircraft communication, and also citizen band, CB radio. Okay, block diagram untuk AM ialah inilah block diagram dia. This is the block diagram of AM. So dia ada, first dia ada information. Information ni ialah VM lah, kita panggil dia VM. And then kita ada carrier. Carrier tadi tu yang so ini, let's say ini ialah dia punya signal. Signal yang macam ini. Carrier frekuensi dia lebih tinggi, so dia punya space dia lagi rapat lah ni. Okay. Rainbow join tu. Okay, AM akan jadi, bentuk dia akan jadi
ni lah tadi saya tunjuk tu. AM. Carrier ni frekuensi dia tak berubah, space ni masih sama, tapi dia punya puncak ini, amplitude ni dia akan mengikut yang information signal ni. So information signal kita macam ini. So dah ada negatif start sekali. Inilah. So tak langsung carrier ni dia okay. Carrier ni dia frekuensi dia tinggi. Tapi dia punya amplitude dia tak boleh, dia dikawal oleh information ni. Amplitude dia ikut information ni. Okay, ada ini AM modulator devices. Okay, devices. Dua input, so ada dua input, information and also carrier. Ataupun ada orang panggil information ialah modulating signal. So you jangan confuse modulating signal, modulation, jangan confuse . So modulating signal adalah information signal, sama. So two input and one output. One output ni AM je lah. AM. Hasil modulation antara information dan carrier dalam AM modulation akan dapat AM signal. So ada 3 jenis amplitude modulation, iaitu double sideband full carrier. So dipanggil DSBFC. Double sideband full carrier ni dia ada, nanti kalau kita akan tengok next ialah macam mana spektrum yang terhasil daripada amplitude modulation ni. So biasanya dia ada 3 lah sepatutnya, kalau betul-betul dia ada 3 ni. Dia ada sideband, kalau dia ada 3, maksudnya ini ialah sebelah kiri ialah lower side, dipanggil LSB, lower sideband. Center frekuensi ni biasanya ialah FC, carrier frekuensi. Yang ini yang sebelah kanan yang tinggi ni ialah upper sideband. Okay, ini ialah bila ada 3 ni dia dipanggil double dia dipanggil double sideband full carrier. Ni DSB. FC. Okay. Ada condition pula dipanggil double sideband suppressed carrier. Maknanya suppressed carrier ni dia buang. So dia akan jadi ada 2 kat sini. LSB, USB. FC ni yang kat tengah-tengah ni dia dah buang. So dipanggil DSB FC. Double and full sideband suppressed carrier SC ni. Ni S Color lagi ialah dipanggil single sideband. Single sideband dia ada, boleh jadi lower. So ada boleh ada band sahaja atau akan pada lower sideband saja. So ini kita panggil dia adalah SSB, single sideband. Salah satu lah single. So kenapa kita suppress dia carrier ni? Sebab nanti kalau kita look further, kita akan nampak yang carrier ni dia bawa power yang tinggi. So carrier ni tak bermakna lah, maksud carrier ni tak ada bawa maklumat pun, tak ada information dalam tu. Dia semua, dia macam transport lah, dia macam bus. So macam awak nak pergi ke somewhere, kena ada something yang besar untuk bawa awak kan, kita 40 orang. So kena ada bus.
bus tu yang membawa awak. Sampai di sana yang penting awak sampai ke destinasi. Bus tu dia park je. So bus tu tak diperlukan lagi. So penting awak tu. Information, awak consider awak tu information. Bus tu ialah carrier. Okay, boleh faham tak kelas? Faham sir. Boleh Boleh sir. Okay, ini ialah contoh. Contoh carrier signal. So signal ni. And then ini ialah contoh modulation signal. So apabila dimodulate melalui proses amplitude modulation, dia akan dapat output yang sebegini iaitu AM. So kalau tengok ini kalau awak kira frekuensi dia kat sini. Ni T dia kan, one cycle kan, one cycle dia. Ialah ini ialah T dia. So F, ingat kan frekuensi, F is equal 1 over T. So bila T lagi besar, T besar, frekuensi akan lebih. Kalau T tinggi, frekuensi akan rendah. Kalau T awak kecil, frekuensi awak akan tinggi. So ni T dia kecil, so frekuensi akan lebih tinggi. Tapi bagusnya bila frekuensi tinggi, so dia boleh bawa lah information ni. So in this case, rasanya dalam 100 kali ganda kalau awak kira dia punya ni. Okay, ini ialah AM action. So yang ni AM, so amplitude dia berubah sebab amplitude A stand for amplitude. So amplitude dia berubah. Kalau FM ialah frequency modulation. Amplitude tetap, ni amplitude dia tetap. Kan tengok kan, amplitude yang ini berubah, dia naik macam ni kan. So yang ini sebab dia signal asal macam ni. So dia berubah. FM pula amplitude tidak berubah, amplitude carrier signal tu tetap, tetapi frekuensi dia berubah mengikut yang ini. Perubahan frekuensi, yang frekuensi rendah dia akan besarlah frekuensi dia. Kalau frekuensi tinggi dia akan rapat. Macam itu juga kalau berbanding dengan AM, frekuensi dia tetap sama size dia gap dia ni, tapi amplitude berubah. So AM begins with carrier frequency, a sine wave with frequency FC and amplitude VC. Okay, ini ialah equation untuk carrier frequency kita. V is amplitude dia. Ini amplitude. FC ialah frekuensi. So jangan confuse. Sebab kadang-kadang equation dia bagi gini, VC sama dengan VC dia bagi value katalah 5 sin 100 T. Okay, dia tak bagi pun bentuk macam gini. Katalah patutnya ada dia gini kan, VC is equal 5 sin 2 pi ila 100 T. So automatically awak boleh tahu yang ini ialah FC. Ini ialah VC. Tapi kalau yang ini bukan FC tapi ia omega C. So omega C sama dengan 2 pi FC T. FC, sorry. T ni buang sebab T. So ini awak belajar dalam
last semester iaitu control system kan. Omega is equal 2 pi FC. So kena selesaikan. So kat sini in this case ialah omega C is equal 100. So FC is equal 100 bahagi 2 pi. So akan sama 50 over pi. Okay? Boleh faham? Faham, sir. Okay, nampak simple tapi ramai yang buat silap pada senior-senior awak dalam quiz, dalam final, dalam test, ramai silap kat sini. Okay, modulating signal VM is equal. So ni VM, ni dia punya amplitude, ini ialah frekuensi. Serupa juga, jangan silap bezakan. Okay, dua sign ni untuk AM ialah envelope ni dengan VC ialah amplitude tambah VM. So dimasukkan V envelope is VC tambah VM sign ni sama dengan, okay, another formula yang penting ialah M itu modulating index. Ni ialah modulating index. Modulation index. Okay, M ialah modulation index is equal VM over VC. So dari situ, so VC tambah VM sin 2 pi FMT yang ini. Then kita boleh dapatkan dia gantikan di mana M is equal VM over VC kat sini, dari sini, then VM sama dengan MVC. Ni digantikan. Okay, that's why V envelope ni VC tambah MVC sin 2 pi FMT. Seterusnya, V where M is index tu, okay, dia faktorkan VC, dia dapat ini. Dia dapat VC 1 tambah M sin 2 pi FMT. Okay, ni satu. And then the voltage resulting AM wave envelope at any instant is V is equal voltage nak cari voltage. Ni voltage voltage. Voltage is equal V envelope, ni VNV sin 2 pi FCT. So equal V envelope ialah VC, ni masukkan, darabkan dengan sin 2 pi FCT. Ni voltage dia. So ini ialah envelope punya equation. Okay. Dari sini, okay, dari sini dengan menggunakan trigonometry ID, sin A dan B is equal half cos A tolak B tolak cos A tambah B. So awak akan dapat ini ialah, ni kena look baik semula dia punya cos A cos B trigonometry ID ni kena check lah. Okay, check yourself. Macam mana dia boleh dapat ini? Dapat keluaran, dapat ni, macam ni. Ni ada table kan? So, V is equal VC sin 2 pi FCT tambah M per 2 VC cos 2 pi FC tolak FMT tolak M bahagi 2 FC
cos 2 pi FC plus FMT. Okay, from here, ini ialah equation dia. Dari sini kita pecahkan dia, kita boleh dapat yang first ni. Ini ialah carrier frequency. Ini ialah lower sideband frequency and amplitude. And also ni ialah upper sideband frequency and amplitude. Sebab kita nanti nak kena lukis yang ini. Ni FC, ni USB, LSB, lower sideband, ni ialah upper sideband. Okay. So dari sini kita kena dapatkan lah nanti kita akan tengoklah contoh macam mana nak dapatkan. So lower sideband, upper sideband and okay. AM frequency, spectrum and bandwidth. Okay, saya dah cakap sebentar tadi. AM modulator are non-linear device. So non-linear mixing occurs. Okay, kita tengok tadi kan information dia mixing dengan apa nama tu yang carrier akan dapat AM. So output envelope is complex wave made up of DC voltage, carrier frequency, the sum FM and plus FC and different of FC take away FM frequency. So macam ni. Okay, ini ialah carrier frequency, ini ialah upper sideband, ini ialah lower sideband. AM spectrum contains frequency. So dia ada frequency component space FM hertz. So on either side of the carrier, see. So kita akan tengoklah nanti macam ni. Apa dia masukkan ni. Yang ni maksudnya space dia ni. Space ni ialah FM. Antara lower sideband ke center frequency, FM beza dia. Antara upper sideband ke center frequency ataupun carrier frequency ialah FM juga. So that's why nanti awak tengok dia punya, awak akan nampak dia punya bandwidth is equal 2 FM. Okay, ini ialah frequency spectrum for AM wave. So kita ada, ingat make sure awak tahu, jangan terbalik. Okay, ini ialah amplitude. Kat atas ni kita letak dia amplitude. So ini ialah value dia, formula dia. Ni VC, ni VM bahagi 2. Ni VM, VM ialah modulating signal. So yang dekat part ni part CX pula ialah frekuensi. Frekuensi di mana dia ialah FC. Ini FC tambah FM ataupun apa sideband dia, ni carrier dia. And this one is lower sideband. So bandwidth ialah 2 FM. Okay. Kenapa bandwidth ni 2 FM? Okay, untuk kira bandwidth, frekuensi yang tinggi kena tolak frekuensi yang rendah. Frekuensi yang tinggi di sini, okay, F high tolak dengan F low. So in this case, F high dia ialah FC tambah FM. Tolakkan dengan F low kita ialah FC tolak FM. Okay, so FC tolak FC sama dengan cancel out. So yang ini boleh cancel out, ini boleh cancel out. So dapat jawapan sama dengan 2 FM.
Okay. Okay, spektrum parameter ni saya dah tunjukkan awak tadi. Yang mana FC ialah carrier frequency ataupun center frequency. FUSB ialah equal FC tambah FM. Ataupun kita panggil upper sideband frequency. Lower sideband frequency ialah carrier tolakkan dengan modulating frequency. FC tolak FM. Center frequency peak amplitude VC. Upper and lower sideband ialah sama value dia. Tinggi amplitude dia sama, iaitu VM bahagi dengan 2. Bandwidth ialah 2 FM. Okey, boleh follow tak setakat ini untuk spektrum parameter? Boleh sir. Boleh Boleh sir. Okey, kita tengok example. A carrier signal and a information signal below are used to generate an AM signal. Define the envelope and full AM signal. First, lepas tu carrier, LSB, USB and bandwidth. Okay, find the envelope and full AM signal. So yang ini you kena guna formula VENV. Yang ini kena guna V formula. So kita ada VC. VCT ini ialah carrier signal kita. Ini ialah kita punya signal. So macam mana nak cari V envelope? Formula dia ialah formulanya yang ini. So yang ini, V envelopes VENV is equal VC tambah 1 tambah M sin 2 pi FMT. So, kena guna formula try dulu, boleh buat dulu. Buat dulu dalam masa 3 minit, nanti kita discuss. Foto.
Okey kelas. Okey. V envelope maksudnya ialah VC 1 tambah M sin 2 pi F M T. Kan? Itu formula dia. So kita masukkan amplitude VC di sini. Amplitude dia ialah ni, amplitude dia ialah 3. M is equal VM over VC sama dengan 2/3. So tambah M ialah 2/3. Sin 2 pi ni FMT sin 2 pi ni kali 10 kuasa 3 T. So inilah V envelope. So full AM ataupun DSBFC VAM formula dia ialah VC
sin 2 pi FCT tambah VM per 2 cos 2 pi FC tolak FM. So lepas tu dia tolak VM per 2 cos 2 pi FC tambah FM. Okey, ini formulanya. So masukkan VAM is equal VC sin 2 pi FCT ialah ini VC. So 3 sin 2 pi kali 10 kuasa 6 T tambah VM per 2. VM ialah nilai dia ialah 2. 2 bahagi 2 dapat 1. So biar je cos 2 pi FC 2 kali 10 kuasa 6 tambah 10 kuasa 3. So 10 kuasa 1 mega tambah tolakkan dengan 10 kuasa 3. 1 megahertz tolak dengan 1 kilohertz. Berapa dapat? 0. Berapa dapat kelas? 0.997 darab 10 kuasa 6. Lepas tu tolakkan dengan VM per 2 masih 1 cos 2 pi FC tambah FM 10 kuasa 6 tambah 10 kuasa 3. Berapa dapat? 1.003 darab 10 kuasa 6 T. Make sure ada T ni tinggal T ni. Okey. Dari situ dia cakap apa carrier ialah ini. Carrier 3 sin 2 pi darab 10 kuasa 6 T. Lower sideband ialah ini 0.997 cos ni. Dia punya ni value dia 1 cos 2 pi ni. Ini ialah upper sideband and then bandwidth ialah bandwidth, kita tahu bandwidth formula dia sama dengan 2 FM. So 2 kali FM ialah darab 1 10 kuasa 3 sama dengan 2 kilohertz. Okay, boleh follow tak? Boleh faham? Susah, sir. Susah. Formula ni kena ingatlah. Formula ni dia masukkan value formula je. Yang mana yang tak faham? Okay, kat mana yang awak tak faham? VAM tu sih. AM. VAM. Okay, AM ni kita menggunakan, kita ambil nilai formula yang ini. Ni formula dia. Okay, VAM VC sin 2 pi FCT. Ini ialah carrier frekuensi kan. So dia dah bagi value dia. So kita masuk ambil je nilai dia. And then dah tambah VM bahagi 2 cos 2 pi. Cos 2 pi ni fix. So FC tolak FM T. Lepas tu tolak dengan VM per 2. Ni upper sideband. Cos 2 pi. Ni pun fix. FC tambah FM T. Okay. Ini ingat formula ni. Ini kena refer balik formula ni. And then
apply formula ni dalam soalan ni. Okey, ini dia dah bagi siap-siap ni kat bawah ni. 3 sin 2 pi 10 kuasa 6t. So kita tahu ini ialah FC kita. FC kita ialah secara langsung ialah FC 2 pi kita abaikan kan, sama dengan 1 darab 10 kuasa 6 Hz. FM sama dengan dia bagi 2 pi, so kita kena bahagi dengan 2 pi lah, darab 1 darab 10 kuasa 3 Hz. Okay, ni faham tak kenapa dapat FC sama dengan FM ni dapat 1 kali 10 kuasa 6, FM sama dengan 1 darab 10 kuasa 3. Yang ini boleh faham? Faham saya. Okay, ni boleh faham Okay, daripada ni kita boleh tahu awak boleh dapat information dia, ni ialah amplitude dia kan? Ialah V, C. Ini ialah VM. Ni faham tak? Macam mana ini ialah VC, ini ialah VM. Faham. Okay. Kita dah ada information, kita masukkan je nilai-nilai ni. Okay, ni tadi ialah, dia kena, formula dia ialah VC sin 2 pi FCT kan. Ini dah nilai dia, masuk je lah terus. 3 sin 2 pi, ni 2 pi. FC ialah 1 kali 10 kuasa 6 kali 10 kuasa 6 KT. Ni faham yang ini sin ni? Faham. Yang ini, okay, VM bahagi 2 cos 2 pi darabkan dengan FC tolak FM. Okay, VM ialah nilai dia 2. 2 bahagi 2, actually saya ada 1 lah, saya tak 1. 1 cos. Cos 2 pi. 2 pi. FC tolak FM. FC kita ialah 1 darab 10 kuasa 6 tolakkan dengan 1 darab 10 kuasa 3. So akan dapat ini nilai dia. Ini nilai dia. Jadi kosong, nanti 0.997 darab 10 kuasa 6t Okay, ni tak faham tak kenapa dapat 0.997? Faham sebab dia tolak answer. Ni FC tolak FM. So formula dia adalah tolak VM per 2. VM per 2 ialah tadi 2 bahagi 2 dapat 1. Cos 2 pi. So formula cos 2 pi. FC tambah FM ialah ini. FC 1 darab 10 kuasa 6 tambahkan dengan FM. FM ialah 1 darab 10 kuasa 3. So dapatlah 1.003 darab 10 kuasa 6. Okay, boleh faham? Boleh sir. Okay, sebab dia masukkan je value-value yang dia dapat ni. So bandwidth, kita tahu bandwidth is equal 2 FM untuk AM punya formula. So 2 FM ialah 1 darab 10 kuasa 3. So dapat 2 kilo Hz. Boleh kelas? Okay. Kita take 3 minutes. Sama-sama itu awak boleh jawab example number 2. So modulating signal FM is equal 3 kHz. FM 3 kHz frequency. Carrier frequency FC is equal 1 MHz. What is the upper and lower sideband frequency? Then find the bandwidth of the modulating signal. Okay, example 2 ni senang je So dia cari USB, LSB, bandwidth. Okay, kita sambung pukul 12, 6 minit bagi rehat dulu sebab pergi toilet. 5 minit lah bagi sebab pergi toilet ke lagi apa. So you have 5 minutes.
okey kelas. Tak dapat apa frekuensi dia? 1.3 MHz ke sir depan dia? Yes, 1.3 ya. 1.3 ke? 1 mega tambah 3 kilo dapat 1.3 MHz ke? Upper sideband ialah FC tambah FM. Dapat apa? 1.3 mega Betul? Lower sideband FC tolak FM. Lepas tu dia suruh apa? Bandwidth. Bandwidth 2 FM. Sama dengan 6 kHz. Ni bukan akan dapat 1/6 tambah 1/3. Dapat apa? Bukan dapat 1.001 MHz ke? Maksudnya 3 ya, 1.003 lah. So, dapat 1 point. Kosong 3 MHz dapat 0.997 MHz. Sekejap, ini saya silap sikit ni. Sebab ni patutnya 3 ni 1/1003, so saya silap. Saya ingat yang jawapan sebelah dah. So ini sepatutnya sikit. Ini 0. Ini patutnya jawapan dia 0.99, yang itu balik. Ini patutnya 0.99. Yang ini 1.001. Ini satu kan, 1 kHz. Saya tukar dengan yang ini lah, 3 kHz. Okey. Example number 2 dah dapat. Ini jawapan dia. Example number 3. 1.4 MHz carrier is modulated by a signal with frequency from 20 and 10 kHz. Determine the range of frequencies generated for upper and lower sidebands. So dia ada dua di sini modulated signal. Dia ada satu carrier signal. So dia menggunakan formula yang inilah. Awak kena cari dua-dua. Maksudnya dia macam ada frekuensi ni kan. FC dia ialah 1.4 MHz. And then dia ada FM 1 20 kHz. FM 2 10 kHz. Okey, dari sini barulah dikira orang dapat jawapan. Apa sideband? Dia ada dua lah. 1.40020 Hz and 1.1 ini Hz ni. Ni kilo lah sepatutnya. Dia mega 1 point ni lah. Ni megahertz ni. M dia hilang ni. Megahertz. Ada mega. Ni ada mega. Okay. Easy kan?
Easy peasy lemon squeezy kan yang ni soalan ni. Oh, dia just tambahkan dua-dua Yes. value so. Sebab tapi dia ada 2 value je saja je tu. Sebab nanti dalam the real situation kita ada satu carrier dia bawa banyak modulating signal. Tapi for your practice untuk dalam practice ke apa, biasa kita bagi satu signal je lah. Bagi satu signal. Tapi dalam real practice memang ada banyak satu signal sekali dibawa oleh carrier tu. Okay, we go for AM analysis. So AM analysis, tadi kita tengok modulation index is determine the amount of modulation. Maknanya berapa persen berlakunya modulation tu. Is it 100%? Is it 60%? Is it 50%? Itulah yang apa? Is it over than 100%? Itu kita kena tahu. So itulah modulation index dia punya purpose dia. So for AM, it is defined as a measure so which a carrier voltage is varied by the modulation signal. Okay. So ni carrier voltage VC and VM. So maksudnya kita nak cari nisbah antara carrier dengan modulating dengan carrier tu . So carrier kita berubah kan by the modulation signal. So for a proper AM to occur, so magnitude over per voltage in oscillation. So ni dalam ni sudah skop ni. VM magnitude dia, value VM mesti kurang atau sama dengan VC. So maksudnya dia boleh jadi VM sama dengan VC ataupun VM less than VC. Kalau dia besar VM ni, okay, berlaku juga modulation tapi data ada problem. So dia panggil over modulation di mana information kita dah something wrong lah berlaku kat information kita. So modulation index M ni is equal VM peak to peak. So kalau ada dua nilai peak to peak lah, VPP over VC peak to peak or in percent VM over VC. Okay. Ada 3 jenis untuk modulation index ni M untuk M amplitude modulation ni AM. Sama ada AM yang kehasil isyarat yang kehasil adalah undermodulated di mana M kita ialah less than 1 for or ideal condition which is susah nak dapat di mana VM is equal VC and then over modulated di mana VM more than 1. So ini kalau boleh kita nak elakkan over modulated. Macam data kita dah damage lah, dah rosak. So ideal susah dapat tapi biasanya kita akan dapat under modulated lah, less than 1. Maybe 0.9, 0.8, so 90%, 70%, 80%. So we tried for that round values lah . So M less than 1 is under modulation. Okay. Di mana VM less than VC. So signal strength obtained at receiver is not 100% the same as the transmitter. So no distortion to signal, just reduce signal strength. So tak ada berlaku gangguan atau distortion. Distortion bahasa Melayu ni herotan ni. Just reduce signal strength. Dia akan kurangkan signal strength. So, kalau tengok nanti kat sini ini yang memain peranan kat sini. Yang dikatakan over modulation. Di mana negatif ni dia tak overlap dengan yang positif. Ini bawah kan, bawah negatifnya modulating signal dia tak overlap. Okay, ini adalah M less than 1 and the output should be like this. M equal 1
When VM equal VC, this is the greatest output at the receiver without distortion. Okay. Ni without distortion ni. Maximum info amplitude transmission. More info signal power in transmitted, so producing stronger and more intelligible signal. Hard to achieve, susah dapat. Modulating signal amplitude varies randomly over a wide range. Only peak of the signal will produce 100% modulation. So, susah dapat lah. Tapi kalau tengok ini ialah berbeza dia dengan yang under modulation. Ini. Di sini. Ni beza dia. Ini ialah ideal condition. AM ideal condition dia macam ini. So kalau tengok pun dia tak sampai pun 20 volt. Yang ini 20 volt. Okay, manakala overmodulation VM more than VC cause distortion. Distortion ni negative peak has been clicked off. Negative peak ni dia dah naik ke atas ni. Ni. Sepatutnya dekat bawah kan? So dia click off. Okay, the original shape of the signal is destroyed. Sebabnya dah ada ni. Ini. The overlap ni. Kat sini overlap yang ni. So dia dah ada overlap macam mata ni. Okay. Di mana condition M more than 1. Ataupun M more than 100%. Okay, macam ni nak kira modulation index. Modulation index can be calculated directly from the AM wave. Okay. Measurement of modulation index using minimum and maximum. So dia ada beberapa method nak kira modulation index ni. Antaranya yang first ni ialah menggunakan value Vmax and Vmin. Ialah Vmax maximum and minimum. And another method ialah menggunakan peak to peak value. Okay, M is equal Vm over Vc kan? Okay, daripada sini, so Vmax daripada 0 to higher amplitude ni adalah Vmax. Vmin ni yang bawah ni, yang lekuk bawah ni. So Vmin yang bawah ni. Okay. VM ni, yang atas ni VM tolak VC, Vmax tolak VC sama VM over VC. So Vmax tolak VC sama dengan VC tolak Vmin. Vmax tolak VC. Okay, Vmax tolak VC dah akan dapat VM. Sama juga VC tolak Vmin akan dapat value VM. So Vmax tolak VC is equal VC tolak Vmin. VM is equal Vmax tolak Vmin bahagi 2. So di mana VC is equal Vmax tambah Vmin bahagi 2. Atau Vmax is equal VC tambah Vm. And then Vmin is equal VC tolak Vm. This is the formula. Sometimes soalan dia tak bagi value Vm dengan VC, dia bagi Vmin dengan Vmax je. So awak kena dapatkanlah value dia. Awak kena cari nilai Vm dengan VC menggunakan nilai Vmax dan Vmin sahaja.
Okay, ini adalah menggunakan indeks minimum dan maximum value. Okay, ini ialah menggunakan nilai peak to peak. So V max peak to peak and V min peak to peak. Untuk memudahkan mengira value daripada ini, kita boleh menggunakan trapezoidal. Di mana kita boleh buat bentuk trapezoid ni, yang ini. Okay, trapezoid ni. Okay. So, yang ini kita kira value dia berapa. Ni kita consider dia sebagai B. Ni kita consider dia sebagai A. Ataupun M is equal V max tolak V min. V max tolak V min bahagi dengan V max tambah V min. Ini kalau dia bagi value peak to peak kalau dia tak bagi value peak to peak, boleh guna formula yang tadi tu. So M equal V max peak to peak, tolakkan dengan V min peak to peak, bahagi V max peak to peak tambah V min peak to peak. Ataupun dalam persen ni kita tahu B tolak A over B tambah A. Ini untuk menggunakan peak to peak value and guna form trapezoidal. Okay, jangan pening-pening, kita akan tengok contoh untuk mudah lagi faham. So example kat sini. A carrier signal, so kita ada FC, ni carrier signal FC, VC kecil ya. With a peak voltage VC, kita ada peak voltage, VC kita adalah 2, ni VC kita adalah 2 volt, is amplitude with a 10 kHz sine wave. Okay, 10 kHz sine wave. The modulation voltage has effective value. Effective value set 2 of 750 millivolt. So set 2 of 750 millivolt. Ini ialah VM. VC ialah 2 volt. So to cari the percent modulation, the instantaneous voltage of the positive and negative envelope when the 10 kHz sine has completed 68 microsecond. This is your T. T sama dengan ini. Ini ialah FM. Illustrate the result AM waveform. So percent modulation. So macam mana nak kira dia? Soalan ni dia ada tricky sikit sebab dia bagi value kat situ effective values. Dia tak bagi terus nilai tu VM is equal 750 millivolt. Tapi dia trick awak sikit, cakap effective value, RMS value, macam itulah. Dia akan trick awak macam itu. Tapi you dah belajar teori Lita kan? So you mesti dah expert dah. Apa bila effective value tu nak dapatkan yang actual value tu macam mana dia punya formula. Okay. RMS value, okay dia bagi. So macam mana dapatkan the exact value tu. So you kena pandai you dah kena ingat balik lah. Dia kadang-kadang saja je nak test you punya previous punya ni. Okay. Answers. Modulation index VM over VC darabkan 100%. Yang ini ialah efektif. Ini ialah apa tadi? Effective value kan. So kena darabkan 1. Ini effective value. So dapat actual value kena darabkan 1.414 ataupun set 2 ni. Okay.
bahagikan VC ialah 2 volt, so akan dapat modulation index ialah 53.04%. And then voltage at T. Okay. Ini kena gunakan formula V tu. Formula yang ini. Okay, gunakan ni. V sign ni. Sekejap, betul tak? Ini, V envelope. So you kena guna formula. So you masukkan VC, V envelope dia gunakan VC plus VM. Oh, menggunakan V envelope punya ni, VC tambahkan VM sin 2 pi FMT. So masukkan nilai VC ialah 2 tambah 1, M ialah ini 0.5304 sin 2 pi FMT. Sin 2 pi FM awak adalah 10 kHz, T awak adalah 68 microsecond, so akan dapat 1.04 volt. So that means negative ni should be, negative envelope ialah 1.04 volt, negatif juga. Ini negatif. So total dia tu baru 2.08. Okay, ini nak tahu macam mana boleh dapat 1.04 ni, you kena kira lah. Sin ni dapatkan 2 pi 10k darab ni, berapa value dia, baru dapat sin berapa tu. Kalikan semua akan dapat 1.04. Okay? Boleh kelas? Boleh sir. Boleh sir. Boleh, Ini jawapan. You boleh try sendirilah nanti. Okay. One thing yang penting dalam AM ni ialah power. Kita kena kira power dia. So the equation of AM and the definition of modulation index can be combined to show the amount of power in a carrier and total signal. So ni ialah power formula dia. PT is equal PC darab 1 tambah M kuasa 2 over 2. So ini untuk yang ni lah. Kita ada DSBFC tu. Full AM. PT is equal total transmitted power. PC is carrier power. PC is carrier power. M ialah modulation index. Ini untuk full AM. Sebabnya kalau nanti dah tak dah, kalau kita menggunakan single sideband, PC dah tak ada value lah. Kosong. Sebab kita dah suppress dia, dah buang dia. So secara automatik pada receiver side, PC tu dah habis, dah kosong nilai dia. Okay, power in AM is equal to the carrier power plus the sideband power. So kat sini, PT is equal PC tambah P USB dengan P LSB. Yang ini. So rumus untuk dapatkan PC ialah VC kuasa 2 dalam RMS bahagi R. Ni semua masukkan nilai dia. So dapat VC, nanti dapat dikembangkan lagi, dapat VC kuasa 2 bahagi 2R tambah V kuasa 2 USB bahagi 2R tambah V kuasa 2 LSB bahagi 2R. Okay, ini. So R respondent to the antenna which is a load impedance and dissipative power in resistor. So ini ialah dia punya nilai, dia tunjukkan kenapa dia boleh dapat PT is equal PC tambah 1M kuasa 2 tambah per 2. So kadang-kadang kalau awak lupa ini, awak boleh gunakan juga value yang ini. Cara formula yang ini. Tak pun awak boleh guna ni V kuasa 2 tambah ni 2R. Tak pun awak boleh guna inilah. So ini. So akan dapat yang ini. PC tambah M kuasa 2 per 4 PC tambah M kuasa 2 per 4 PC. So banyak cara tapi jawapan akan sama. So in this case R dia sama dengan 1 lah Sebab tu dapat PC 1 tambah M kuasa 2 tambah per 2. Tapi kalau R ni value dia lain, dia bagi 3, R tu sama dengan 3 kan? Ini kena masuk guna formula ni lah. If R tak sama 1. Ini R equal 1.
So apa yang lower sideband, power dia sama. Okay. So P USB is equal P LSB. So this is the formula, M kuasa 2 VC kuasa 2 bahagi 8R. Kalau M equal 1, ini dia punya formula, P USB sama dengan 1 over 6 PT. In practice, carrier signal will be modulated by several signals simultaneously. The total modulation index or effective modulation index has to be calculated. Okay. Okay, ini kita tengok M. If M equal 1, PC equal 1 watt, ni tak apalah. Ini just macam contoh je lah. So, kalau M tu sama dengan 1, PC sama 1 watt, dia masukkan nilai tu, akan dapat AM punya value ialah 1.5 watt. Dengan example ni A 400 watt carrier is modulated with index of 75%. Calculate the total power in the modulated wave. So kita ada PC dari sini, PC, information dia PC sama dengan 400 watt. M kita sama dengan 75% sama dengan 0.75%. So gunakan formula PT is equal PC 1 tambah M kuasa 2 per 2. Per 2 kot. Ya. So daripada information yang kita dapat ni, kita boleh kira PT is equal PC 1 tambah M kuasa 2 per 2 sama dengan 400. 400 ini 400 watt. Darabkan 1 tambah M kuasa 2 ialah yang ini. M kuasa 2 ialah 0.75 kuasa 2. Bahagi 2 akan dapat total transmit power ialah 512.5 watt. So maksudnya power dia lagi tinggi lah. Transmit tu. Kalau boleh kita nak kurangkan power tu supaya dapatlah menjimatkan cost kita. Kita tengok example number 6 ni. An AM broadcast station peak carrier voltage. Okay, dia ada peak carrier voltage dia ialah 2 kV. Has been 2 kilovolt has been amplitude modulated to an index 75% with a 2 kilohertz test tone. The station broadcast frequency is 810 kilohertz. Compute the following. So, ini ialah VC, ini ialah M, ini ialah FM, ini ialah FC. So, compute the following. Lower and upper sideband frequency, LSB and FSB. Peak modulation voltage, VM. Peak lower and upper sideband voltage, VLSB and VUSB. Maximum signal amplitude, Vmax. Okay. Senang kan ni? Try dulu. Saya bagi you masa 2 minit. Try dulu. Apa lower sideband boleh dapat? Peak modulation VM menggunakan index modulation tu boleh dapat. Mana VM peak low will be USB sama dengan VM bahagi 2. And then maximum signal amplitude Vmax is equal VC tambah VM. Kita boleh kira dulu
Okay kelas, dah try belum? So jawapan dia ialah so ni jawapannya FLSB is equal lower sideband FC tolak FM di mana 810 kHz tolak dengan 2 kHz dapat 808 kHz. Upper sideband FC tambah FM dapat FC adalah 810 tambah dengan 2 kHz dapat 812 kHz. M is equal VM over VC di mana VM is equal VM sama dengan M darab VC. So 0.75 darab 2 kV dapat 1.5 kV. VLSB sama dengan VUSB di mana formula dia ialah VM over 2. VM dah dapat 1.5 kV bahagi 2 dapat 0.75 volt. Vmax ialah VM tambah VC. So VM ialah 2 kV tambah 1.5 kV dapat 3.5 kV Vmax. And then dia suruh illustrate ke? Oh tak. Illustrate di mana? Okay dah boleh faham yang ni? Nak kira value dia? Boleh sir. Okay. Okay, ini adalah contoh soalan dalam test kalau tak salah saya. Test atau final. For the trapezoidal pattern below, find modulation coefficient M, index modulation percentage M, modulating amplitude, carrier amplitude VC, upper and lower side amplitude VUSB and VLSB, frequency limit for upper and lower band F, and if the carrier frequency FC equal 100 kHz and the modulating frequency FM is equal 5 kHz. Bandwidth BW, the total power of the AM wave PT if load resistance RL is equal 10 ohms. Draw the output spectrum for this AMDSBFC. Okay, in this case dia bagi kita Vmax peak to peak. So you kena kira yang inilah. Ini B ni. Ini. So jangan confuse, jangan ambil 32 tolak 11 bahagi 32 tambah 11. Salah Sebab dalam kes ni dia guna Vmax peak to peak dengan Vmin peak to peak. So total dia ialah negatif 32 sampai 32 ialah 64 volt. Ini wrong. Dia kena M is equal 64 tolak 22 over 64 tambah 22. Measure. Ni salah. Ni betul. Okey, kita ada soalan ni. Macam mana nak selesaikan dia? So first ialah kita kena cari modulation coefficient ataupun M. So dengan menggunakan formula yang ini, M is equal Vmax tolak Vmin bahagi Vmax tambah Vmin.
It's supposed to be. Sekejap jawapan sama tak? $86. Okay, dapat jawapan sama. Sorry. Okay. Ini silap lah maksudnya. You boleh guna yang ini. Dua method you boleh guna. Vmax dengan Vmin dengan Vmin Vmax tu kat sini ni. Yang ini formula ini. Ni. Kan dia boleh guna Vmax over tolak Vmin ataupun Vmax peak to peak tolak Vmin peak to peak. So dah ada dua lah, sama ada dia boleh guna dua value ni. Okay. Silap pula. So kita tengok tadi example. So ada dua cara sama ada you guna yang ini. Ni Vmax tolak Vmin ataupun awak boleh guna value yang Vmax peak to peak. Vmin peak to peak bahagikan Vmax peak to peak tambah Vmin peak to peak. So akan dapat sama jawapan dia 64 tolak 22 bahagi 64 tambah 22. So dapat 0.488. So sama value. And then index modulation percentage akan dapat darabkan 100 dapat 48.8%. Okay, modulating at amplitude Vm. Vm is equal Vmax tolak Vmin bahagi dengan 2. So Vmax tolak Vmin bagi 2. So Vmax awak ialah 32 tolakkan dengan 11 Vmin bahagi dengan 2. So dapat 32 tolak 11 bagi 2 dapat 10.5. So ini jangan pula guna value yang guna value, katalah soalan tu dia terus bahagi bentuk macam gini je. Okay, dia bagi awak macam gini je. Macam tadi tu kan, dia terus bagi sini 64. Ini adalah 22. So macam mana nak kira Vm? So Vm ni awak kena bahagi 2. Ni peak to peak kan? So maybe ini kosong, ini maybe 32, negatif 32. Cukuplah. Biasanya kita akan bagilah. Kita tak adalah kejam sangat. So Vm sama dengan Vmax tolak Vmin bahagi 2. 32 tolak 11 bahagi 2 dapat 10.5. And then ini ialah rumus yang dalam notes tu. Carrier pula ialah Vmax tolak tambah Vmin bahagi 2. So dapat
32 tambah 11 bahagi 2 dapat 21.5 volt. So upper and lower amplitude kita dah dapat value VM. So bahagi dengan 2 dapat dengan 5.25 volt. Okey, setakat ini sampai nombor 4 ni boleh faham kita nak dapatkan? Boleh sir. Boleh Okay, next ialah frequency limit for upper and lower sidebands FUSB and FLSB if the carrier frequency is 100 kHz and modulating frequency FM is equal 5 kHz. So dia dah bagi berapa value FC, berapa value FM. So kita kira lah. FUSB is equal FC plus FM. So 100 tambah 5 dapat 105 kHz. And then lower sideband kena tolakkan lah. FC tolakkan dengan FM. Awak akan dapat 100 tolak 5 dapat 95 kHz. Bandwidth, kita dah tahu formula bandwidth ialah 2 FM. So 2 FM is equal bandwidth is equal 2 FM. So 2 darab 5 kHz sama dengan 10 kHz. Okay, next ialah the total power of the AM. Total power of the AM PT if load resistance RL 10 ohms. So bila dia bagi value ni ialah 10 ohms, ni 10 ohm. Automatik kita tak boleh guna PT is equal PC 1 tambah M per 2. So ni tak boleh guna. Sebab ini untuk case R sama dengan 1 ohm. So sama dengan 10 ohm, so kita kena guna formula inilah. PT sama dengan VC kuasa 2 per 2R tambah V USB kuasa 2 per 2R tambah V LSB kuasa 2 bahagi 2R. So masukkan nilai VC awak ialah tadi. VC ialah 21.5 kuasa 2 bahagi 2 dan R ialah 10. Tambah 5.25 ini ialah upper sideband. Kuasa 2 bahagi 2 darab 10. Tambah 5.25 kuasa 2 per 2 darab ni. Awak akan dapat, bila awak kira, awak akan dapat nilai PT transmitted power awak ialah 25.87 watt. Okay, ini boleh faham kenapa dia guna formula yang ini, tak guna formula yang ini? Faham sir. Faham And then yang last ni, draw the output spectrum for this AM DSP-FC double sideband carrier. Bila dia cakap draw, apa yang perlu ada ialah ni. Okay, of course ada 3 ni sebab dia full kan, full double sideband full carrier. Ada ni 3. Ini kena ada V lower sideband. V ni dia punya amplitude untuk voltage kena ada. Kena ada frekuensi. Ni frekuensi 100 kHz, 105 kHz dengan 95 kHz. And then jangan lupa yang ini, bandwidth. Bandwidth daripada lower sideband sampai upper sideband ni. Ini. Jangan lupa. Kita ada bandwidth. 10 kHz. Alright. Okay kelas? Boleh? Dia faham example number 7 ni? Boleh sir. Boleh. Okay, good. Okay, this is the tricky part. Soalan ni saya cakap tadi lah. Okay, figure below shows the trapezoidal shapes of AM transmitter output with a carrier frequency 20 MHz
and a modulating frequency 4 megahertz. Solve first modulation index M, 2 carrier amplitude VC, 3 modulating amplitude VM, 4 upper and lower side frequency amplitude VUSB and VLSB, 5 frequency limit for upper and lower side band FUSB and LSB, and then determine strategic bandwidth, total power, PT if resistance is 50 ohms, and then so kita sketch double sideband full carrier. Okay kelas? Boleh try? Number 8 ni in your hostel, make sure kena tahu yang ini 26 ini ialah Vmax. Ini ialah negatif Vmax. Ini ialah negatif Vmin, positif Vmin. Ini adalah negatif V. Okay. Okay, M boleh cari directly tapi make sure masa nak cari VC yang ini. Ini dua ni. Tak boleh guna 26 ni, kena guna half of it. So kena guna nilai Vmax. So ni kena dibagi dua lah. So bagi dua ni berapa? Apa tahu kan? 2 berapa? So ni akan jadi 13. Ni akan jadi 6. Okay, try at home. Maybe next week saya akan buat pop quiz berkaitan dengan AM analysis ni. You tak try, tak boleh dapat nanti. Okay kelas, boleh? Boleh try? Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi next week. By default, kita punya kuliah masih online. Tapi saya harap next week kita dah boleh face to face lah. Patutnya dah endemik. Tapi kita belum dapat lagi perkeliling rasmi daripada universiti yang mengatakan kita boleh jumpa. Tak apa, don't worry, insyaAllah kita akan jumpa one day. Face to face. Face to face tapi tetap pakai face mask Lab kita akan pakai face mask. Labs kita start next week. Start dengan section 1 dahulu masuk lab. Boleh? Boleh sir. Alright, terima kasih semua. Maaf sekiranya ada kesilapan yang sengaja dan tidak disengajakan. Hopefully awak faham dengan kuliah kita hari ini. Okay, jumpa lagi minggu hadapan. Okay, ada sesiapa yang ada tak di kalangan awak yang tak ada laptop? Semua ada laptop ke? Ada sir. Ada sir. Okay. Ada sir. Tak nak jadi viral pula Kang. 800 je sir. 800 800 tu laptop second boleh lah. Mana nak dapat 800 sekarang. Tadi nampak kan saya share kan? Nampak sir. Nampak sir. Dah stop sharing kan? Sudah sir. Okay, good. Okay, untuk lab, saya nak tambah sikit. Lab tu nanti bawa je lah laptop. Walaupun dalam tu ada PC. Saya takut nanti license sana belum renew. So, lagipun kalau buat laptop tu awak boleh buat sendiri kan, buat kat rumah. Itulah. Rumah hostel. Rumah jugalah kan, rumah awak untuk satu semester ni. Okay, terima kasih semua. Selamat berpuasa hari Ahad ni. Okay sir. Selamat berpuasa juga sir. Alright, makan kat mana Pagoh tu? Ada Thank you sir.
Param kat mana? Pagur Jaya Bagus je sir. Pagur Jaya ada param Ada sir. Tak tahu, tak pasti. Ini kira first time ke awak berpuasa di Pagur? Kali kedua sir. Kali kedua Kali sir. kedua Oh, sebelum ni memang ada ni lah, puasa kat asrama lah. Ada sir. Okey lah, ada jual-jual Ada? Okey lah, good. Tapi biasanya kalau student ni biasa sahur dia tak sahur pun. Dia terus lamsam kan. Awak biasa dah sampai pukul pagi, terus ya, macam saya dululah belajar. Tak ada sahurnya lah. Makan kenyang-kenyang, tidur. Okay, jumpa lagi next week. Jumpa lagi dalam lab dahulu kan. Masuk lab dulu. So lab ni basically kita dah cover lah untuk lab. So boleh jawab lah. Okay guys, see you later. Jaga diri elok-elok. Terima kasih. See you. Thank you Terima kasih sir. sir. Selamat Terima berpuasa. kasih, sir. Selamat. Thank you sir, selamat puasa.